Yang Berhormat Pasir Gudang, Yang Berhormat Sepang, silakan. Terima kasih kepada Tuan Speaker kerana membenarkan saya untuk sama berbahas mengenai satu pindaan perlembagaan yang amat penting ini, iaitu berkaitan dengan perkara baru 119A. Tuan Speaker, pertamanya saya ingin mengatakan di sini bahawa pindaan ini 119A adalah termasuk dalam dipanggil Part 8 ataupun Part 8, bahagian 8 perlembagaan persekutuan bermula tentang yang berkisar tentang election ataupun pilihan raya, bermula daripada artikel 113 of the Federal Constitution. Izin. Mungkin saya nak mulakan begini, Tuan Speaker. Apabila perlembagaan memperuntukkan satu peruntukan khas, ada beberapa artikel mengenai election, secara tersirat, kalau kita memahami filosofi perlembagaan dan sebagainya, ia menggambarkan bahawa dalam sistem demokrasi ini tidak boleh mana-mana kerajaan dibentuk melalui pintu belakang ataupun tepuk atap. Itu sebenarnya rasional kenapa ada peruntukan mengenai election ini. Tapi oleh kerana di Malaysia ini ada orang-orang jakun yang masih lagi tak faham lagi tentang spirit perlembagaan ini, mereka tidak ada masalah. Sebab tu saya nak kembali kepada ucapan daripada Yang Berhormat daripada Padang Rengas tadi. Beliau mengatakan apabila dalam amalan Konvensyen Demokrasi ataupun Westminster ini, kalau sesuatu usul tu ditolak, sepatutnya kita pergi kepada rakyat untuk pilihan raya lah. Jadi saya kata tadi jakun tu bukan saya nak hina orang jakun, saya nak kata perbuatan orang-orang yang bagi saya macam saya guna kartun lah. Sebab kartun kadang dah mati duduk balik macam itulah. Tapi saya tarik balik lah yang jakun tu, saya minta maaf kepada orang jakun, tidak ada niat untuk menghina mereka. Tak apa, kalau kita salah kita minta maaf, tak macam you all dah salah pun masih tak nak minta maaf. Jenis apa ni, jenis kata orang tu kepala batu. Tu jangan ni lah, jangan cuba nak kacau saya lah, nanti kena susah. Tuan Speaker, terusnya Tuan Speaker, saya nak kata gini Tuan Speaker. Section 11999A ni Tuan Speaker, bagi saya satu section yang memang orang ada tertanya kenapakah seolah-olah kita mewujudkan demokrasi, diskriminasi. Tapi Tuan Speaker, memang dalam undang-undang man-made law ni, dalam istilah kata ahlukum mubarakatuh ni, Tuan Speaker, memang tak boleh lari daripada secara imbas kita nampak macam diskriminasi. Di parlimen sini bagi contoh, memang ada elemen diskriminasi. Sebagai contoh, dalam parlimen kita boleh bercakap tidak boleh disaman kerana fitnah. Mereka yang terlibat dengan dengan kerja-kerja dengan kedutaan sebagai contoh, mereka adalah kebal. Jadi ini memang ada satu pemakaian yang telah pun diterima di peringkat antarabangsa. Jadi dalam konteks raja-raja ni, ada satu maxim yang dipanggil, izinkan saya baca dalam bahasa Latin dia, Rex non potest peccare, iaitu king can do no wrong. Ini prinsip yang boleh katakan diterima pakai oleh banyak jurisdiction ataupun bidang kuasa ataupun jurisprudens mana-mana negara lain. Jadi Tuan Speaker, bagi saya memang saya boleh terima rasional kenapakah kita mengadakan 119A ini, kerana tidak manislah kalau sekiranya nama Yang Tuan Agong, nama raja, nama kerabat raja masuk dalam daftar pemilih. Tak ada tulis sekali dengan IC. Dia mungkin menimbulkan isu keselamatan dan sebagainya. Jadi saya boleh terima rasional itu. Cumanya saya rasa memang apa dibangkitkan oleh Yang Berhormat pokok sena itu boleh juga kita ambil kira, di mana kalau sekiranya kita betul-betul nak mempertahankan doktrin konstitusional monarki ini, kita mesti memastikan masa dia tidak memihak pada kita pun kita mesti kekalkan ataupun kita mesti mempertahankan prinsip itu. Jangan masa bersama kita, masa dia konstitusi monarki itu memihak pada kita akan sokong. Bila tidak memihak pada kita tak sokong. Itu saya tidak betul lah. Dan saya rasa ini perkara yang tidak patut kita berlaku dalam negara kita. Sebagai contoh Tuan Speaker, dalam tadi kata Yang Berhormat daripada Seremban, semalam ialah kemenangan parlimen. Saya nak beritahu Tuan Speaker, pada 9/5 tahun 2018, kemenangan demokrasi dalam negara kita apabila rakyat memilih Pakatan Harapan untuk sebagai kerajaan melalui peti undi. Tapi malang ni Tuan Speaker,
kemenangan demokrasi itu dikalahkan ataupun dirampas oleh pihak-pihak yang halober dan tamak halober yang tak boleh rasa kalah. Bila mereka kalah, mereka rasa mereka dah jadi macam orang gila, Tuan Speaker. Mereka gila kuasa. Bila mereka gila, Tuan Speaker, orang gila tu, Tuan, kita layan pun susah. Tadi, Tuan Speaker, saya nak kata, Tuan Speaker, bahawa biarlah kalau kita nak cakap konstitusi monarki, kita betul-betul we are faithful to that doctrine, because dalam prinsip perlembagaan, Tuan Speaker, ada prinsip dipanggil indigenous elements dalam perlembagaan, iaitu antara konstitusi monarki. Yang terakhir, Tuan Speaker, sebelum saya tamatkan, tadi saya rasa ada satu pertanyaan yang baik daripada Yang Berhormat Pokok Sena mengenai perkataan ataupun frasa dan mana-mana orang lain. Yang memang, Tuan Speaker, saya rasa memang kalau orang yang tidak belajar undang-undang, mungkin mereka akan merasakan satu perkara yang mungkin menimbulkan satu pertanyaan. Tetapi saya sendiri, Tuan Speaker, dan saya rasa Menteri Undang-Undang mungkin boleh terangkan, adakah, Tuan Speaker, adakah Menteri nak mengatakan mana-mana orang ini akan ditafsirkan secara dengan izin adjudicem generis, iaitu of the same kind. Sebab, Tuan Speaker, kalau kita terjemah ini dan mana-mana orang lain, sudah tentulah secara logiknya kita mesti mana-mana orang lain itu daripada kalangan the same kind, iaitu mana-mana orang terlibat dalam isu raja juga. Itu ada tafsiran yang kata saya munasabah. Tapi kalau sekiranya tidak begitu, saya harap perlu ada satu tafsiran tambahan terhadap mana-mana orang lain itu. Tapi saya merasakan kemungkinan besar kerana apa Jabatan Pengarah tidak menjelaskan mana-mana orang lain itu, sebab mereka merasakan bahawa ini adalah satu tafsiran yang perlu diambil kira mengikut prinsip adjudicem generis. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Sepang, silakan Yang Berhormat